Jangan putus asa. 我们不要失望， Jangan putus asa. 不要失望。 Di dalam Kristus ada harapan. 在耶稣基督里面有盼 Di 望， dalam Kristus ada jawaban. 在基督里有答案。 Alkitab di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang kita baca hari ini mengingatkan kita, pandanglah hanya kepada Kristus. 希伯来书12章第1到第3节告诉我们要单单注目仰望我们的耶稣基督， Karena Kristus yang pertama, sumber dan penyempurna iman kita. 因为耶稣他是我们信心的创始者，也是信 Yang 心的 kedua, 完 karena 成者。 Kristus sudah menanggung segala beban dosa kita di atas kayu 基 salib. 督已经在十字架上为我们承担了各样的罪担。 Dan yang ketiga, karena Kristus adalah imam besar kita yang agung, yang telah menang atas dosa. 耶稣是我们的大祭司，他已经胜过了罪。 Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 我们翻开希伯来书第12章1节到3节。 Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 希伯来书12章1节到3节。 Nah, kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya membaca ayat 1, lalu bahasa Mandarin bersama-sama dengan Pak Johan. Demikian ayat 2, nanti sampai ayat yang ketiga kita baca di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Begini kata firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 我们既有着许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔拿摆在我们前面的路途。 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. 仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。 Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada satu ketika ada seorang rekan yang bercerita bagaimana perjuangannya, bagaimana pergumulannya untuk melawan satu dosa tertentu di dalam dirinya. 弟兄们，有一位主内的弟兄，他为着他所经历的事而挣扎，那就是因为他落在这个罪中。 Nah, rekan ini bercerita bagaimana dia bergumul untuk membangun satu kehidupan yang berkenan, untuk membangun satu kehidupan yang kudus di hadapan Allah. 他讲述他要如何的努力来建立一个蒙主喜悦的生活，一个圣洁的生活。 Tapi pada akhirnya dia berkata, saya sudah coba berbagai cara, saya sudah berusaha sekuat tenaga, seluruh daya, saya sudah coba lakukan, tetapi saya gagal lagi, saya jatuh di dalam dosa yang sama. 他说他已经尽了各样的方法，但是他还是失败了。 Saudara-saudara, mungkin
Pada saat ini kita juga sedang berada di dalam posisi yang sama. Mungkin kita juga sedang bergumul dengan satu dosa tertentu di dalam diri kita. Dan kita benar-benar susah, kita benar-benar bergumul. Bagaimana caranya kita berjuang melawan dosa? Bagaimana kita bisa hidup lebih berkenan, hidup kudus di hadapan Allah? 很可能我们也是在这种的状况里面，我们正在努力，我们要克服，我们不再犯罪。 Dan juga mungkin kita merasa, saya sudah coba berbagai cara, saya sudah berusaha seluruh tenaga saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan, tetapi saya gagal. Saya jatuh lagi di dalam dosa yang sama. 可能你会说，我已经尽力了，我已经努力了，已经用尽了各样的方法，但是我还是失败了。 Saudara, sesungguhnya kegagalan banyak orang untuk hidup kudus di hadapan Allah. 弟兄姐妹，实在的，有很多的人，他们想要过一个圣洁的生活，讨主喜悦的生活，但是总是失 Itu 败。 dikarenakan karena kita terlalu fokus kepada usaha diri kita sendiri, pada kekuatan diri kita sendiri untuk hidup kudus di hadapan Allah. 乃是因为我们太注重我们的努力，太注重我们用的方法，以至于我们失败了。 Kita melakukan dengan usaha diri kita sendiri. Kita tidak berfokus kepada anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. 我们太注重自己的努力、自己的力量，但是我们没有注目上帝的恩典。 Kita melakukannya dengan fokus hanya kepada ketekunan diri kita. Kita tidak berfokus kepada Kristus. Kita tidak berpusat kepada Kristus. 我们这是用自己的努力，但是我们没有仰望我们的主、我们的上帝。 Saudara, kebenaran ini yang diingatkan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen Yahudi yang menjadi penerima suratnya, sebagaimana yang kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya ketiga pada hari ini. 这就是写这个希伯来书的作者，他写了希伯来书12章，是写给那些犹太人的。 Saudara, mengenai kebenaran ini Alkitab berkata di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua bagian A, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 在第1节说到，让我们脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔拿摆在我们前面的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。 Saudara, kata mata yang tertuju di dalam ayat ini memiliki satu pemahaman, mengalihkan pandangan dari hal yang lain dan fokus melihat hanya kepada satu titik tertentu. 弟兄们，这里所谓的仰望就是注目，就是我们把我们的视线从起初的那一件事转而注视另外一件事。 Saudara, di sini penulis Ibrani menggunakan satu ilustrasi, menggunakan satu analogi di dalam dunia olahraga. 这里希伯来书的作者他用一个比喻，就是这个运动里面的比赛的这个比喻。 Sama halnya seperti seorang pelari yang mengikuti perlombaan yang harus fokus hanya kepada garis finish. 他就是说，好像一个比赛跑的人，他应该继续的奔跑，继续到达他的终点。 Demikian juga orang percaya di dalam perlombaan iman, di dalam usaha untuk membangun satu kehidupan yang kudus kepada Allah, harus fokus hanya memandang kepada Kristus. 我们相信耶稣的人，我们也好像这个比赛一样，我们继续的奔跑，我们要到达一个讨神喜悦的生活的那个终点。 Harus berpusat hanya kepada Yesus Kristus. 让我们正是单单注目耶稣基督。 Saudara, hal ini yang sangat ditekankan oleh penulis surat Ibrani kepada para pembaca suratnya dan kepada setiap kita orang yang percaya. 这是希伯来书作者所强调的。
supaya kita tekun di dalam perlombaan iman kita, 让我们在信心的这个筛层里面，我们能够继 dengan 续的努力， menanggalkan seluruh beban dosa kita 我们能够脱去容易缠累我们的罪， yang bisa merintangi kita di dalam perlombaan iman itu. 因为这些事能够拦阻我们的赛程。 Dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada hal yang lain. 而我们单单注目耶稣，不是注目其他的事。 Saudara-saudara, artinya orang percaya harus membangun satu kehidupan yang kudus di hadapan Allah 一个信徒他应该有一个讨上帝喜悦的圣洁的生活， dengan berpusat hanya kepada Yesus Kristus. 那就是单单注目耶稣基督。 Seperti tema yang akan kita pikirkan, kita renungkan bersama-sama pada hari ini, hidup kudus yang berpusat kepada Kristus. 就好像我们今天思想的题目，以基督为中心过圣洁生活。 Nah, sekarang pertanyaan yang lebih mendalam adalah mengapa kita harus tekun di dalam perlombaan iman untuk membangun kehidupan yang kudus di hadapan Allah dengan berpusat hanya kepada Yesus Kristus. 现在要问的，为什么我们要单单注目耶稣，而我们继续我们信心的赛程，以至于让我们能够达到一个讨神喜悦的圣洁生活呢？ Nah, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang kita baca hari ini memberikan kepada kita beberapa jawaban atas pertanyaan ini. 希伯来书12章1到3节给我们好几个答案。 Yang pertama, karena Kristus adalah sumber dan penyempurna iman kita. 因为基督是我们信心创始成终的基督。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 bagian B. 这件事可以在第2节那里下半节看见。 Supaya mendapatkan alurnya saya bacakan dari ayat 2 bagian A. Begini kata firman Tuhan, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Tadi hidup kudus. Kita menanggalkan segala beban dosa kita. Dilakukan dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini yang dimaksudkan ayat 2 bagian B. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. 第2节，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他应摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。 Saudara, ayat ini jika diterjemahkan secara harafiah akan berbunyi demikian. 若是以字面来解释的话，应该是这样的。 Looking unto the Jesus, the author and finisher of our faith. Pandanglah kepada Yesus, penulis dan penyempurna iman kita. 应该仰望我们的基督，因为他是信心的书写者，还有信心的创始者。 Saudara-saudara, di dalam usaha kita untuk menanggalkan beban dosa yang merintangi kita, 我们要脱去那缠累我们的罪。 di dalam perlombaan iman yang kita lakukan untuk membangun satu kehidupan yang kudus di hadapan Allah. 在我们的信心赛程里，在我们要建立一个圣洁生活的时候， Alkitab berkata kepada kita, pandanglah kepada Kristus, penulis dan penyempurna iman kita. 圣经告诉我们应该注目仰望我们的基督，因为他是我们的信心书写者，信心的创始者。 Saudara-saudara, Kristus adalah penulis iman kita. 我们的基督是信心的书写者。 Kristus adalah penulis iman kita, berarti Kristus adalah awal, berarti dia adalah perintis, dia adalah sumber dari iman kita. 基督是上帝，基督是我们信心创始成终的源头。 Kristus bukan saja penulis iman kita, tetapi Alkitab mengatakan dia juga adalah finisher, penyempurna, penyelesai dari iman kita. 基督不但是信心的书写者，他也是让我们的信心能够完美完成的神。 Nah, oleh sebab itu di dalam perlombaan iman kita, 以至于在信心的赛程里面，
Khususnya di dalam usaha kita untuk membangun satu kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan 特 Allah. 别是当我们要建造一个讨神喜悦的圣洁生活 Kita 的时候， harus benar-benar fokus hanya memandang kepada Yesus 我们应 Kristus. 该单单注目我们的耶稣基督。 Kita harus berpusat hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada hal yang 基 lain. 督为中心，不是别的事为中心。 Karena Kristus adalah sumber dan penyempurna iman kita. 因为基督是我们的信心的这个源头，它是让我们的信心能够完美结束的神。 Saudara, kehidupan yang kudus di hadapan Allah hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus yang adalah penulis dan penyempurna iman kita. 只有在基督里面，我们才能够建立一个圣洁的生活，因为基督是信心的书写者，他也是创始成终的基督。 Saudara, Kristus bukan saja pencipta dari iman kita, 他不但是创造了我们的信心， tetapi Dia juga adalah yang menyempurnakan iman kita. 他也让我们的信心得以完全。 Kristus bukan saja bersama-sama dengan kita Betul. di garis start perlombaan iman kita, 他不但在信心的赛程里面与我们同在， tetapi Kristus juga ada bersama-sama dengan kita di sepanjang perlombaan iman kita. 他也在我们的奔跑赛程里面与我们同在。 Bahkan Dia juga yang akan menyelesaikan, Dia juga yang akan menyempurnakan perlombaan iman yang telah ditetapkannya bagi kita dengan sempurna. 他要为我们结束我们信心的赛程，他的结束是完美的。 Puji Tuhan. 感谢神， Ini satu kebenaran yang penting, yang sangat menghiburkan 这 kita. 是很重要的一个真理，是能够安慰我们的。 Saudara, pembenaran atau keselamatan di dalam Kristus itu adalah satu peristiwa tunggal yang hanya terjadi satu kali, tidak berulang di dalam hidup 弟 kita. 兄姐妹，称义以及得救是一次形成的。 Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan, kita diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. 当我们相信基督的时候，我们就称义了。这种的事是一次形成的。 Tetapi pengudusan atau hidup di dalam kekudusan itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita secara terus-menerus bersama-sama dengan Kristus. 但是过一个圣洁的生活是持续不断的，一直到我们见主的面。 Dimulai dari garis start ketika kita percaya, beriman, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. 当我们接受耶稣为我们救主的时候，我们就开始我们信心的赛程， Sampai kepada garis finish ketika kita kembali kepada Dia, atau kelak ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya untuk menyempurnakan segala sesuatu. 我们信心的赛程里面，就是由我们圣洁的过圣洁的生活，这是持续到我们见主的面，或者耶稣基督第二次再来的那个时候。 Nah, karenanya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 membantu kita untuk mengerti kebenaran yang penting ini. 保罗在腓立比书6章1节那里告诉我们一个真理。 Alkitab berkata, Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari kedatangan Kristus Yesus. 保罗写道：“我深信那在你们心里动了善功的，信心成全之功，直到耶稣基督的日子。” Saudara, hanya di dalam Kristus sumber dan penyempurna iman kita, kita dimungkinkan untuk hidup kudus di hadapan Allah. 只有耶稣基督，他完美的让我们有一个好的信心，我们才能够在上帝的面前过一个圣洁的生活。 Nah, oleh sebab itu di dalam perlombaan iman kita untuk hidup kudus di hadapan Allah, 以至于我们在信心的赛程里面，我们要过一个圣洁的生活。 Alkitab mengingatkan kita, pandanglah
kepada Kristus. 圣经要我们注目耶稣。 Bangunlah kehidupan kudus kita di hadapan Allah dengan berpusat hanya kepada Yesus Kristus. 我们以基督为中心，能够建造一个圣洁的生活。 Nah, mengapa kita harus tekun di dalam perlombaan iman untuk membangun kehidupan yang kudus di hadapan Allah dengan berpusat hanya kepada Yesus 为 Kristus? 什么要在信心的筛层里面注目耶稣，而建造一个圣洁的生活呢？ Jawaban kedua, karena Kristus telah menanggung segala beban dosa kita di atas kayu salib. 第二个答案就是耶稣在十字架上已经承担了我们所有的罪担。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 2 bagian C dan ayat yang ketiga. 第二节的第三段以及第三节，这里有告诉我们。 Nah, sekali lagi saya bacakan dari ayat 2 bagian A supaya kita bisa melihat alurnya. Alkitab berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat 2 bagian C. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 第二节说到，或者仰望那将真道创始成终的耶稣，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝的宝座右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。 Saudara-saudara, salah satu elemen yang paling menonjol dari siksaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kehinaan dan rasa malu yang sangat luar biasa. 耶稣在十字架上的受难，他的高峰就是他忍受了极大的羞辱。 Alkitab menunjukkan kepada kita di atas kayu salib Yesus menanggung hinaan dan ejekan yang memalukan. 圣经告诉我们，耶稣在十字架上忍受了侮辱，忍受了讥笑。 Alkitab memberitahukan kepada kita di atas kayu salib Yesus dipakaikan mahkota duri yang hina dan dipermalukan. 他也被戴上荆棘的冠冕，他非常的蒙羞。 Alkitab memberitahukan kepada kita di atas kayu salib Yesus dihina, dipermalukan, bahkan dia ditelanjangi di hadapan publik. 甚至耶稣也被脱光了衣服，实在是太羞辱他。 Alkitab memberitahukan kepada kita di atas kayu salib Yesus mati dengan cara yang memalukan, dengan cara yang terhina, bahkan dengan cara yang sangat terkutuk. Karena Alkitab di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. 耶稣在十字架上承受了极大的苦难，他被羞辱，他被讥笑，他被那些兵丁脱光了衣服，以至于他也是被咒诅了。那么在这个以赛亚书说到，他因为我们的忧患，他背负了我们的痛苦，他受了责罚，被神苦待了。 Namun demikian Alkitab juga memberitahukan kepada kita Yesus menanggung rasa malu, menanggung hinaan, bahkan kutukan yang mengerikan itu di atas kayu salib untuk menanggung beban dosa kita. 他为了承担我们的过犯，他在十字架上承受了极大的羞辱苦难。 Karenanya Yesaya pasal 53 ayat 4 Alkitab berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. 以至于刚才说到的以赛亚书说，他承担我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。
Saudara-saudara, Yesus menanggung rasa malu, hinaan, dan kutukan di atas kayu salib karena kita. 耶稣为了我们的罪，他在十字架上承受了咒诅，承受了侮辱，承受了各样的羞辱。 Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang menjadi penekanan dari penulis surat Ibrani secara khusus di dalam ayat 2 bagian C dan ayat yang ketiga yang kita baca tadi. 刚才希伯来书第2节、第3节也是强调了这一点。 Alkitab mengatakan Yesus mengabaikan rasa malu, 圣经说，耶稣轻看了羞辱， kehinaan, bahkan kutukan yang mengerikan itu. 甚至各样的这个欺负这个羞辱他的事，还有承受了咒诅。 Dia tekun memikul salib. 但是他还是背上了十字架， Dia tekun menanggung bantahan dari pihak orang berdosa. 他忍受了罪人的顶撞， Untuk apa? 为了什么呢？ Dalam ayat yang ketiga Alkitab mengatakan supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. 第3节说到是免得我们疲倦灰心， Supaya di dalam Kristus yang sudah menanggung beban dosa kita di atas kayu salib, kita memiliki kekuatan untuk melawan godaan dosa. 让我们真是能够因着基督所承受的苦难，我们能够有能力来拒绝各样的罪。 Supaya di dalam Kristus yang sudah menanggung beban dosa kita di atas kayu salib, kita memiliki kekuatan untuk membangun sebuah kehidupan yang kudus di 基督 hadapan Allah. 在十字架上承担了我们的罪，我们就有能力来建立一个圣洁的生活。 Supaya di dalam Kristus yang sudah menanggung beban dosa kita di atas kayu salib, kita tidak putus asa di dalam perjuangan kita melawan dosa. 基督在十字架上承担了我们的罪，我们就在抗拒罪的事上不至于疲倦灰心。 Kita memiliki harapan untuk hidup kudus di hadapan 我 Allah. 们有一个盼望，就是能够在神的面前过一个圣洁的生活。 Di dalam Kristus yang sudah menang atas dosa. 因为基督已经得胜了罪， Nah, oleh sebab itulah Alkitab berkata di dalam usaha kita untuk membangun satu kehidupan yang kudus di hadapan Allah, pandanglah kepada Kristus. 所以圣经告诉我们说，要建立一个圣洁的生活，就是要注目仰望基督。 Lakukanlah itu dengan berpusat hanya kepada Yesus Kristus. 让我们单单注目我们的耶稣基督， Sebab Kristus telah menanggung segala beban dosa kita 因为 di atas 耶 kayu 稣在 salib. 十字架上已经担当了我们各样的罪。 Mengapa kita harus tekun di dalam perlombaan iman kita untuk membangun satu kehidupan yang kudus di hadapan Allah dengan berpusat hanya kepada Yesus 为 Kristus? 什么我们要单单注目耶稣，以至于我们能够忠心的、努力的来奔跑我们信心的赛程，而建立一个圣洁的生活呢？ Saudara-saudara, jawaban yang ketiga adalah karena Kristus adalah imam besar agung kita. 第3个答案就是耶稣是我们的大祭司， Karena Kristus adalah imam besar agung kita. 他是我们的大祭司。 Nah, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 bagian D. 我们可以在12节的第12章的第2节最后看见这个真理。 Saudara, mengenai kebenaran ini Alkitab berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, perhatikan. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 这里最后说到耶稣是坐在上帝的宝座右边。 Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam perlombaan iman kita untuk hidup berkenan, untuk hidup kudus di hadapan Allah, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan
Allah. 圣经告诉我们，在奔跑我们信心赛程的路上，来建立我们圣洁的生活，我们应该注目那坐在上帝宝座右边的耶稣。 Saudara, frasa atau anak kalimat duduk di sebelah kanan Allah adalah sebuah frasa yang sangat penting di dalam Alkitab. 弟兄姐妹，在圣经里面说到坐在上帝宝座的右边是很重要的一件事。 Bahkan di dalam pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan setiap hari Minggu, seperti hari ini tadi, frasa duduk di sebelah kanan Allah juga ada. 就好像我们每个主日我们会诵读的使徒信经，说到耶稣坐在上帝宝座的右边。 Nah, karena itu pertanyaannya, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? 坐在上帝宝座的右边是什么一回事呢？ Nah, secara sederhana, yang pertama berarti Yesus memiliki otoritas yang sama dengan Allah. 第一就是耶稣与上帝有同样的主权。 Yang kedua, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah pemerintahan Kristus. 第二，所有的一切都已经降服在耶稣基督的权柄之下。 Dan yang ketiga, ini juga berbicara mengenai dimensi pelayanan Yesus yang baru bagi setiap orang yang percaya. 这也说到耶稣为所有信徒的一个新的服事、新的侍奉。 Nah, setelah Yesus sendiri menanggung hukuman atas dosa kita dengan mempersembahkan hidupnya sebagai korban di atas kayu salib, 耶稣为我们的罪死在十字架上， Dia mati lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. 但是第三天他复活了。 Sesudah itu dia naik ke sorga, Ta- di mana di sana dia melayani di hadapan Allah sebagai imam besar bagi kita. 第三天他升到天上，他为我们在上帝的面前成为祭司，而服侍上帝。 Saudara-saudara, Yesus adalah imam besar yang menjadi pengantara antara Allah dengan kita. 耶稣是祭司，他成为我们与上帝的中保。 Saudara, hal ini yang sangat kuat ditekankan di dalam surat Ibrani. 这是希伯来书所强调的。 Salah satu tema utama di dalam surat Ibrani adalah Yesus Kristus sebagai imam besar kita. 希伯来书的主题是说到耶稣是我们的大祭司。 Nah, Yesus Kristus sebagai imam besar yang menjadi pengantara antara Allah dengan kita. 耶稣是大祭司，他成为我们与上帝的中保。 Juga sebagai imam besar, dia menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 34. 在罗马书34节那里说到，他也在上帝的面前为我们辩护。 Saudara-saudara, ini satu kebenaran yang sangat penting yang harus kita sadari. 这是应该醒悟到的一个重要的真理。 Sejatinya Allah tidak pernah berkenan secara langsung kepada kita orang yang berdosa. 其实上帝他不喜悦我们这些犯罪的人。 Saya ulangi, sejatinya Allah tidak pernah secara langsung berkenan kepada kita, berkenan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian secara langsung kepada kita, tidak pernah. 上帝不会接纳我们这些有罪的人， Tetapi Allah berkenan kepada kita karena Dia berkenan kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar yang menjadi pengantara dan pembela bagi kita di hadapan Allah. 但是上帝悦纳耶稣，因为他是祭司，他是我们与上帝中间的中保，因此上帝悦纳了我们。 Nah, jadi Allah berkenan kepada kita itu karena Dia berkenan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang adalah imam besar agung kita, yang menjadi pengantara dan juga pembela bagi kita di hadapan Allah. 因为上帝悦纳他的独生子大祭司，是我们与上帝的之间的中保，
他悦纳耶稣，以至于悦纳我们。 Nah, oleh sebab itu Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 berkata, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 以至于在约翰一书那里写道：“我小子们呐，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义子耶稣基督。” Bahkan menariknya Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, Yesus Kristus yang adalah imam besar itu juga mengalami segala pergumulan yang kita alami, mengalami segala pergumulan yang dialami oleh manusia, kecuali satu Alkitab katakan, dia tidak berbuat dosa. 甚至在希伯来书4章那里也说到，耶稣他身为大祭司，他也经历了多样的苦难，就是好像我们所经历的一样，但是耶稣却不犯罪。 Dia mengalami pencobaan sama seperti kita. Dia mengalami godaan dosa. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, dia tidak berbuat dosa. 圣经告诉我们说，耶稣也经历试探，他也经历了罪的引诱，但是他没有犯罪。 Artinya hanya di dalam Kristus yang tidak tunduk pada dosa. 只有在基督里面，那不向罪低头的耶稣， Hanya di dalam Kristus yang sudah menang atas dosa. 只有那耶稣已经胜过罪的基督耶稣， Kita juga dimungkinkan untuk menang melawan dosa. 我们也能够胜过罪。 Kita juga dimungkinkan untuk hidup kudus di hadapan 我 Allah. 们也能够过一个圣洁的生活。 Nah, oleh sebab itu perjuangan kita untuk melawan dosa, 所以我们要抵抗罪， ketekunan kita untuk hidup kudus di hadapan Allah, 我们应该努力的过一个圣洁的生活。 hanya mungkin kita lakukan jika mata kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus. 这些事能够做得到，就是我们要注目耶稣基督。 Imam besar kita yang agung, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa sebagai pengantara dan pembela bagi kita di hadapan Allah. 注目那大祭司耶稣，那坐在上帝宝座右边为我们辩护，成为我们以上帝的中保的耶稣。 Dia sendiri adalah imam besar yang telah menang atas dosa. 他是大祭司，他已经胜过罪的。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， mungkin hari ini kita juga sedang bergumul dengan berbagai beban dosa yang merintangi kita untuk berlari di dalam perlombaan iman kita. 可能今天我们在信心的赛程里，也经历了许多的罪的拦阻。 Mungkin hari ini kita juga sedang jatuh bangun untuk membangun satu kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. 可能今天我们在建立一个讨神喜悦、一个圣洁生活的时候，我们也失败了。我们努力还是失败的。 Mungkin hari ini kita juga sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu yang menghalangi kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. 可能今天有某些的罪拦阻了我们能够过一个圣洁的生活， Kita gagal 我们失 menjadi 败了。 suami yang baik bagi istri kita yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. 我们失败了，成为一个神所要的一个做好的丈夫。 Kita gagal menjadi seorang istri yang baik bagi suami kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. 我们也失败了，成为一个好的妻子。 Kita gagal menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Allah bagi kita. 我们也失败了，成为一位神所要的一个好的父 Kita 母。 gagal untuk menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua kita Amen. sesuai apa yang dituntut oleh Allah bagi kita. 也失败了，成为一个好的儿女。 Kita juga gagal menjadi mertua
menantu yang baik sesuai yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. 我们也失败了，成为一个这个以好的媳妇、好的婆婆。 Atau kita juga gagal menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pengusaha yang baik, pengusaha yang jujur, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. 或者我们也失败了，成为一个好的职工、好的老板。 Kita juga gagal menjadi siswa atau menjadi mahasiswa yang baik, yang jujur, sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Allah bagi kita. 或者我们也失败了，不能够成为一个好的学生。 Saat ini mungkin kita juga sedang terikat dengan dosa-dosa tertentu di dalam diri kita. 或者有某些罪正在缠累着我们， Mungkin kita terikat oleh narkoba. 可能是吸毒， Kita terikat oleh dosa perjudian. 或者赌博， Kita adalah seorang pemabuk. 或者追酒， Kita adalah seorang pezina. 或者犯奸淫， Kita adalah seorang peselingkuh dan lain 或 sebagainya. 者有婚外情， Atau kita juga mungkin sedang bergumul dengan karakter-karakter tertentu yang sulit di dalam diri kita yang terkadang mudah membuat kita jatuh di dalam 或 dosa. 者我们有一些的喜好，我们的性格，我们不能够克服它的。 Mungkin kita adalah orang yang emosional. 可能我们是一个脾气不好 Mungkin 的 kita 人， adalah seorang pemarah. 可能是常常发怒的 Mungkin 人， kita adalah seorang pendendam. Pendendam. 我们是一个怀恨的人， Mungkin kita adalah orang yang sulit mengampuni orang lain. 或者不能够很容易饶恕别人的 Mungkin 人。 kita adalah orang yang memiliki kata-kata yang tajam dan mudah menyakiti orang lain di sekitar 或 kita. 者我们口中所说的话能够刺激别人、 Atau 伤 mungkin 害 juga 别 kita 人， sedang bergumul dengan dosa kemalasan di dalam diri kita dan 或 lain 者我 sebagainya. 们很懒惰。 Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini untuk 无论我 melawan dosa. 们今天经历何种样的这个挣扎， Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini di dalam usaha kita untuk membangun satu kehidupan yang kudus di hadapan Allah. 或者我们经历一个困难来建立一个圣洁的生活， Jangan putus asa. 我们不要失望， Jangan putus asa. 不要失望。 Di dalam Kristus ada harapan. 在耶稣基督里面有盼 Di 望， dalam Kristus ada jawaban. 在基督里有答案。 Alkitab di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang kita baca hari ini mengingatkan kita, pandanglah hanya kepada Kristus. 希伯来书12章第1到第3节告诉我们要单单注目仰望我们的耶稣基督， Karena Kristus yang pertama, sumber dan penyempurna iman kita. 因为耶稣他是我们信心的创始者，也是信 Yang 心的 kedua, 完 karena 成者。 Kristus sudah menanggung segala beban dosa kita di atas kayu 基 salib. 督已经在十字架上为我们承担了各样的罪担。 Dan yang ketiga, karena Kristus adalah imam besar kita yang agung, yang telah menang atas dosa. 耶稣是我们的大祭司，他已经胜过了罪。 Karena itu apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon mengenai bagian ini adalah hal yang sangat tepat. 所以 Charles Spurgeon 他说到这件事是很正 Nah, 确的。 Spurgeon berkata, jangan arahkan pandanganmu kepada manusia. 他说不要去注目别人， Mereka akan menghalangi engkau dan menjauhkan matamu dari Yesus. 他会让你远离基督。 Dan janganlah juga hanya melihat pada beban dan dosa yang menimpa. Berpalinglah dari hal itu. 也不要注目那压制你们的罪或者一切的重担， Bahkan jangan hanya fokus melihat ke arah lintasan atau para pesaing di dalam perlombaan. 不要在赛程里面你注目那些拦阻你的事， Tetapi lihatlah hanya kepada Yesus Kristus dan mulailah perlombaan itu bersama dengan Dia. 但是你要单单注目耶稣，而你开始你的赛程是靠着他。 Nah, oleh sebab itu di dalam anugerah Allah 所以照着上帝的恩典， selamat membangun kehidupan yang kudus. 在我们建立 di hadapan Allah. 圣洁生活的时候，
Kita melakukannya di dalam Kristus. 我们是在基督里做这个事， Bersama Kristus. 与基督一同做， Dan berpusat hanya kepada Yesus Kristus. 而也单单注目耶稣基督。是